Dalam siri yang lepas kita telah sebut, selepas sembahyang sunat istisqa, sunat bagi imam atau naibnya berkhutbah seperti khutbah hari raya, khutbah hari raya. Pada rukun-rukun, syarat-syarat dan sunat-sunatnya cuma berbeza. Hari raya kita takbir, kan? Maka khutbah istisqa kita mula dengan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah gitu. Ataupun astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian panjanglah kita dah bincang tentang istighfar. Sambungan kita pada kali ini setelah khutbah. Tengok dalam kitab terjemahan 552. Wa yustahabu ba'da sadril khutbati tsaniyah. Ini cara ni. Setelah khutbah yang kedua, sunat menghadap kiblat. Ini kita khutbah yang kedua, kita pun sudah tu kita pusing ke arah kiblat atas mimbar tu. Kita menghadap ke arah kiblat dan berdoa secara perlahan dan secara jahar. Mana kita nak perlahan boleh, nak kuatkan suara pun boleh. Apabila imam berdoa perlahan, orang ramai juga berdoa dengan perlahan. Manakala imam doa perlahan, kita pakai doa Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Dan jika imam berdoa dengan suara yang kuat, maka para makmum mengaminkannya. Jangan doa juga kita, sebab kita nak amin apa kalau dia perlahan kita tak dengar dia kata apa. Bila dia dah suara dia jelas, maka kita aminkan. Dan mereka semuanya mengangkat tangan dalam berdoa. Ini di antara tanda pelajar. Waktu kita solat istisqa, doa minta hujan, kita angkat tangan. Doa biasa hari Jumaat tak angkat tangan. Tangan duduk gitu ya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, kan? Tapi kalau istisqa angkat tangan gini. Boleh angkat tangan. Seperti yang diriwayat oleh Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yarfa'u yadayhi fi syai'in min ad-du'a illa 'inda al-istisqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kedua-dua tangannya semasa berdoa. Berdoa mana? Ni dalam khutbah ni. Tulis itu, ketika berdoa dalam khutbah. Adapun doa di luar khutbah, terdapat banyak riwayat-riwayat hadis yang menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat dua tangan. Tulis itu. Tulis tepi kitab pelajar. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah taala tulis sebuah kitab, nama dia Fadlul Wi'a. Faddu Faddu al-Wi'a fi raf'il yadaini fi du'a. Dalam kitab ini As-Suyuti rahimahullah telah mengumpul lebih daripada 80 hadis yang sahihnya, yang dhaifnya mengenai riwayat Nabi kita angkat tangan ketika berdoa. Maka maksud ini penafian Anas di sini iaitulah di dalam khutbah. Nabi tidak mengangkat kedua-dua tangannya semasa berdoa. Kita tulis dalam tepi itu semasa dia khutbah, kecuali ketika khutbah istisqa, ketika minta hujan. Maka baginda mengangkat kedua-dua tangannya. Fa innahu kana yarfa'u yadayhi hatta yura bayadu ibtaihi. Nabi kita mengangkat kedua-dua tangannya sehingga ternampak keputihan ketiak baginda. Allah. Hadis ini riwayat oleh Imam Muslim. Macam mana boleh nampak ketiak dia? Yang mana tinggi dia angkat tangan sampai nampak putih bawah ni. Sebab dia tak pakai baju, dia pakai rida. Rida ni kain selimut gini. Kita kalau kain selimut gini kita angkat nampak bawah. Jadi orang duduk bawah tu nampak.
putih. Ya, mana tingginya angkat tangan tu. Bagi setiap orang yang meminta dijauhkan bala, tanda ni. Ini perbahasa sikit kita akan bincangkan. Was sunnatu likulli man da'a lidaf'i bala'in an yaj'ala dhahra kaffayhi ila as-sama'. Dia. Bagi setiap orang yang meminta dijauhkan bala, sunat menjadikan punggung, apa dia punggung ni? Belakang, tulis belakang. Belakang tapak tangannya ke langit. Gini. Kan kita kadang-kadang kita tengok pak imam ni kalau dia solat hajat, dia gini. Allahumma dafi'al bala, irfa'anal bala, mana tolak gini. Wa in da'a li talabi syai'in ja'ala batna kafi ila sama'. Kalau minta sesuatu gini. Kalau nak tolak bala gini. 5 rawa Anas. Perbuatan ini berdasarkan kepada riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istasqa fa asyara bi dhahri kaffaihi ila as-sama'. Nabi sallallahu meminta diturunkan hujan lalu mengisyaratkan belakang tapak tangannya ke langit. Tulis pelajar. Tulis sini. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Hadis Zahra Kafai ini tu riwayat Muslim. Hadis yang nampak putih ketiak dia tadi rawahul Bukhari wa Muslim. Baik. Tengok nota di bawah, nota nombor 3 tu. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis tadi. Hadis Nabi kita angkat apa ni tangan dia sampai nampak ketiak tu. Kan? Diriwayat oleh Bukhari, Muslim dan lain-lain, maksudnya maksud Anas. Tengok nota kaki di bawah. Dia tidak melihat Nabi yang sallallahu mengangkat tangan, namun selainnya melihat baginda mengangkat tangan seperti dalam hadis Abu Hurairah berikut, atau tidak mengangkat tangan seperti yang diangkatnya dalam istisqa. Maka Rasulullah sallallahu mengangkat tangannya dengan tinggi, dan sabit hadis-hadis yang mengangkat tangan dalam as-sahihaini. Kita dah sebutkan dalam Bukhari, Muslim ada wa anna an-nabiy sallallahu rafa'a yadihi fi du'a. Nabi kita angkat tangan kita ke berdoa. Lebih kurang ada 30 hadis. Imam Suyuti telah riwayat 80 hadis. Baik, bagaimana kita nak taufik riwayat yang mengatakan Nabi kita bila nak tolak bala dia isyarat dengan belakang tangan. Mana kalau belakang tangan gini. Tengok huraian para ulama hadis. Huraian para ulama hadis dalam masalah mengangkat tangan. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam Nawawi kata apa? Qala jama'atu min ashabina wa ghairuhum. Berkata jamaah sekumpulan daripada ulama-ulama mazhab Syafi'i dan lainnya, iaitulah sunat fi kulli du'ain li raf'il bala'in. Sunat kalau kita nak minta doa tolak bala, seperti kemarau atau kalau tempat kita ni banjir contohnya, an yarfa'a yadayhi wa yaj'al dhahra kafi ila sama'. Maknanya secara zahirnya kita angkat gini, belakang tangan gini. Itu kata dia. Intaha syarah Nawawi dalam Muslim. Hadisnya, dalilnya hadis Anas tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam istasqa fa asyara bi dhahri kaffai ila sama'. Kata di para ulama penjelasan kepada masalah ini, dia kata doa semuanya kena gini belaka, gini. Tetapi apa yang disebut oleh Anas radhiyallahu anhu, Nabi kita isyarat dengan dua tapak tangannya ke langit, dua apa ni,
belakang tangannya ke langit, mahmulun ala syiddatir raf'i, menunjukkan tinggi Nabi kita angkat. Nih, kalau kita duduk gini, mana belakang tangannya? Sini. Tapi kalau kita angkat sampai gini, ya Rabb Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, jadi nampak belakang tangan itu sampai terangkat ke atas. Nah, itu maksud dia minta tolak bala dengan cara belakang tangan ke atas. Artinya kena angkat tinggi. Bukan kata tolak gini. Itu penjelasan. Mahmul ala syiddat ar-raf. Maknanya angkat kuat sangat. Ka'anna zuhur kaffaihi, seolah-olahnya belakang tangan kita ni ke langit. Dah kita angkat gini, Allahumma aghithna, tangan itu nampak membelak ke langit. Ini huraian para ulama hadis dalam masalah ini. Maka dengan huraian ini terkumpullah hadis yang mengatakan Nabi kita minta doa dengan tapak tangan, sebagaimana hadis Malik bin Yasar, iza sa'altumullah fas'aluhu bi butuni akuffi. Bila kamu minta, mintalah, doalah dengan tapak, dengan perut tangan ni, jangan tolak belakang gitu. Wala tas'aluhu bi zuhuriha. Tengok, ada hadis riwayat Ahmad, riwayat Abu Daud, mana mu jangan minta dengan belakang. Kalau nak minta orang tak pergi, bagi saya sikit derma gitu. Tak, mesti kita gini. Ini hadis adalah hadis Malik bin Yasar Abu Daud. Hadis anak kata dengan belakang. Maka ulama hadis kata, apa dia kata? Iaitu bila kita terlalu berhajat, kita kena angkat tinggi tangan kita. Sampai mereka, kalau tidak tak nampak putih tiap Nabi tu. Nak boleh nampak putih, kalau angkat gini tak nampak. Gitu. Ya Rabb Allahumma aghithna. Sampai situ. Baru itu dia panggil perbahasa sunnahnya. Masya Allah tabarakallah. Maka itulah perbahasan para ulama. Jadi tapi dalam kitab fiqh kita ni jelas gini. Tolaklah ke bawah. Maka kesimpulannya kata di para ulama, mani kalau orang yang beramal dengan hadis yang disebut oleh anak dengan belakang tangan tadi, contohnya Allahumma dafi'al bala rafi'an niqam, contohnya kan macam setengah orang yang hajat tolak itu. Kata di para ulama sini, la inkar, tak payah kita ingkar kalau ada orang yang nak setuju dengan pandangan itu atau melakukannya. Wa qad dalla alaihi zahirul hadis, jadi zahir hadis anak itu ada. Jadi alhamdulillah, ini pencerahan ini mudah-mudahannya selesai masalah. Nah, tapi kalau kita sendiri, kita akak tinggi ginilah. Ada setengah orang tolak-tolak gini, setengah orang ni kita tengok dia maya ajak kan maya sunat. Kalau nampak tangan tolak tu, maya ajak tu. Ada setengah pak imam ni suka semaya hajat. Kan biasalah budaya pak kita ni. Kalau tangan duk gitu tu maya ajak. Kata di para ulama kesimpulan ini, tak usah duduk engkar kalau orang buat gini, tak usah kata menyalahi sunnah tu, sunnah angkat tangan tinggi. Bukan semua waktu istisqa yang angkat tangan tinggi ni. Kalau kita nak tolak bala-bala biasa, tak ada pula riwayat sedemikian. Jadi kita kata wallahu a'lam. Jelaslah penjelasan kita dalam masalah balik tangan tadi. Baik, kita pergi kepada doa. Kalau tidak tak habis pula kita. Allahu Akbar. Sebaiknya doa yang dibaca. Kita nak doa apa dalam istisqa? Sebaiknya doa yang dibaca. Dalam keadaan ini ialah doa, tengok belakang kita. Allahumma, kata anta amartana bidu'aika wa wa'adtana ijabataka wa qad da'awnaka kama amartana fa'ajibna kama wa'adtana Allahumma amnun alaina bimaghfiratin ma qarafana
wa ijabataka fi suqyana wa sa'atan fi rizqina. Ini di antara doa yang eloklah kita baca. Ya Allah, Engkau telah menyuruh kami untuk berdoa kepadamu dan berjanji untuk mengkabulkan doa kami. Sesungguhnya kami telah berdoa kepadamu seperti mana yang Engkau perintahkan kami, maka kabulkanlah doa kami seperti mana yang Engkau telah janjikan kepada kami. Ya Allah, kurniakanlah keampunan ke atas dosa-dosa yang telah kami lakukan. Turunkanlah hujan kepada kami dan berilah kelapangan dalam rezeki kami. Cantiklah tu. Sunat berdoa dalam khutbah kedua secara perlahan. Kalau kita pandai untuk menghimpunkan antara jaha dan sir, maka lebih baik. Jadi kita buat perlahan, kuat, campur-campur belakalah. Ketika khatib menghadap kiblat, ingat dah, dalam khutbah yang kedua bila kita nak doa, khatib kena pusing daripada hadap ke makmum, hadap ke arah kiblat. Ketika khatib menghadap ke arah kiblat, sunat membalikkan pakaiannya. Kita pakai baju, kita tukar sebagai berprasangka baik. Sunat kita tukar sebagai dia panggil al-fa'lu, tafa'ul, ambil sempena dengan kebaikan, bersangka baik dengan perubahan keadaan dari ketegangan kemarau kepada kelapangan hujan. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi kata apa? Qala wa yu'jibunil fa'lu, ay al kalimatul hasanatu wal kalimatut thayyibah. Nabi kata, dan aku mengkagumi sikap optimis. Optimis ini sikap al-fa'lu, kita rasa satu kebaikan Allah Taala akan beri pada kita. Sifat kemenangan, iaitu kalimah yang baik dan perkataan yang baik. Tanda hadis ini wa fi riwayatin di Muslim wa uhibbul fa'la salih. Riwayat Muslim, aku suka sangkaan baik, yang baik. Mana Nabi kita suka lah gitu. Dia panggil al-fa'lu, tanda belajar. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Al-fa'lu ni apa dia? Kita bersangka baik. Sebab bila kita keadaan ni gawat, panas, kita tukar baju kita, kita tukar kain kita ni balik, nak suruh jadi, maknanya daripada udara panas ni jadi sejuk. Itu maksud dia. Dalam memakai pakaian secara terbalik, bagaimana cara dia? Tengok ni. Menjadikan sebelah kanan ke sebelah kiri dan sebelah kiri ke sebelah kanan, dan bahagian atas dijadikan bahagian bawah dan sebaliknya. Biasanya kita pakai gini, pakai kain ni boleh ni, ridak ni. Jadi kita pusing kanan ke belakang, depan kiri ke kanan, maknanya itu dipanggil balik. Pasal tu lah nak tengok orang Syekh Harak ni, dia pakai mislah, tahu mislah? Hok macam tu email pakai tu kan. Kalau nak salib tukar jubah ni gagal atas petah ni. Ya. Tok kena pecah baju depan orang. Maka kita pakai mislah, pakai baju selah lagi di bawah tu. Waktu nak tukar kita balik nanti pun ke bawah. Ataupun kita pakai ridak, kita selimut kain ni, kita pusingnya kain. Itu dia. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang terdahulu dan hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju ke tempat solat untuk mengerjakan solat istisqa, sembahyang minta hujan, dan baginda memakai selendang secara terbalik ridak dia tu ketika menghadap kiblat. Dan dalam riwayat yang lain,
baginda menjadikan tepi selendangnya sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Manakala kain kau ni pusing gini. Dan tepi selendangnya sebelah kiri ke sebelah kanan. Boleh berlaku lah tu. Kan? Nombor 3, hadis ini riwayat Abu Daud. Jika selendang itu segi 4 kalau selendang 4 segi, maka diterbalikkannya dengan menjadikan bahagian atas pada bahagian bawah dan sebaliknya. Jika ia bulat, kalau selendang tu kain bulat macam mana pula? Cukup dengan mengubahnya, pusingnya lah. Nak tukar lagu mana dia bulat dah juga. Seperti mana yang riwayat oleh Abdullah bin Zaid bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengerjakan sembahyang istisqa dan baginda memakai pakaian berwarna hitam, khamisah. Lalu baginda hendak mengambil bahagian bawahnya untuk diletakkan pada bahagian atas. Tak kala susah atas baginda hanya membalikkannya atas bahunya. Dia nak tukar tapi payah nak buat, dia apa? Pakai balik. Hadis ini sanadnya sahih atau hasan, riwayat oleh Abu Daud. Maka perhatiannya dengan yang demikian menunjukkan bahawa ia mustahab. Maknanya Nabi kita nak tukar pakaian dia tu balik, menunjukkan itu sunat. Kita kena buat lah. Kalau dah sunat kan kena buat, kan? Dan ditinggalkannya atas sebab yang telah disebutkan itu. Maknanya sebab tak boleh nak pusing baju dia, tak boleh lekat. Maka sunat bagi manusia melakukan seperti itu, iaitu membalikkan pakaian mereka seperti mana yang disebut dalam hadis Abdullah bin Zaid bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalikkan selendangnya dan orang ramai juga membalikkan pakaiannya. Nabi kita tukar, orang lain pun tukar juga. Alhamdulillah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Apabila mereka membalikkan pakaiannya dengan ni, hendaklah dibiarkan dalam keadaan terbalik dan dibuka di rumah masing-masing. Kerana tidak dinukilkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengubahnya setelah diterbalikkan. Jangan pula, siapa luar masjid tukar betul mula kain, malu kau orang. Lah, pakai gitu. Itu dia panggil al-fa'l. Kita minta Allah Taala tukar keadaan yang kemarau yang terteruk ni kepada hujan. Kita nak minta seperti yang aku tukar kain yang aku ni terbalik, atas bawah, bawah atas, kiri kanan, kan? Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam terdahulunya, dalam hadis yang terdahulu, dia kata apa? Kata dia, Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar mengerjakan salat istisqa. Lalu baginda sembahyang 2 rakaat bersama kami tanpa azan dan iqamah. Tak ada azan, tak ada iqamah. Tanpa azan dan iqamah. Kemudian berkhutbah kepada kami dan berdoa kepada Allah. Baginda mengalihkan wajahnya ke arah kiblat dengan mengangkat kedua belah tangan, kemudian membalikkan selendangnya, lalu dijadikannya yang sebelah ini ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, tulis sebelah kanan tambah pelajar, ke sebelah kiri, dan yang sebelah kiri ke sebelah kanan. Hadis ini Ibnu Majah dan Baihaqi. Baik, itu cara tukar pakaian, terbalikkan pakaian. Apabila khatib selesai berdoa, dia membelakangi kiblat dan menghadap kepada orang ramai. Bila selesai dah doa, kita pusing kiblat ni, maka kita kena pusing balik kepada orang ramai, memberi dorongan kepada mereka untuk mentaati Allah. Maka dia kena khutbah pula, kena bagi nasihat.
memberi dorongan pada mereka untuk mentaati Allah, kemudian berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa untuk kaum mukminin dan mukminat, membaca satu atau dua ayat dari Al-Quran, dan mengatakan, dia kata apa, lepas pada habis kata apa, astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Habislah kata apa tu kan. Sekiranya imam berkhutbah sebelum sembahyang, di awal tadi kita belajar solat istisqa ni seperti solat hari raya. Solat hari raya khutbah sebelum ke selepas solat? Nah, selepas solat. Tapi kita gitu tukar jadi macam hari Jumaat. Tengok dalam kitab kita kata, walau khatabal imamu qabla as-salati jaza. Sekiranya imam berkhutbah sebelum mengerjakan sembahyang, maka harus boleh, seperti mana yang disebutkan, annahu sallallahu alaihi wasallam khataba thumma shalla. Nabi kita berkhutbah kemudian mendirikan salat. Hadis ini rawahu Abu Daud dan lain-lain. Akan tetapi yang demikian itu menyalahi yang lebih afdal, kerana melakukan dua khutbah selepas sembahyang ialah yang majoriti, seperti mana yang telah disebutkan dalam hadis-hadis yang terdahulu, dan hadis mengandungi penjelasan atas kebolehan berkhutbah sebelum mengerjakan sembahyang pula pada sebahagian waktu. Jadi ada kalanya boleh kita pergi khutbah dulu sebelum solat. Maknanya dalam masalah ini ada keluasannya, ada kelonggarannya. Jika mengerjakan sembahyang istisqa, lepas kita solat istisqa, maka dituruni hujan. Hujan apa turun? Jangan mereka terus keluar setelah itu, kerana Nabi SAW tak kala meminta diturunkan hujan dan dikabulkan permohonannya, hujan turun dah, baginda SAW tidak terus keluar. Jangan mudah, sabarlah dulu kan, sabar dulu. Dia kata apa? Betul kata jemaah dia ni. Maksud dianya, tengok mula maksud dia. Dia kata wa izas tasqal imamu fasuqu. Apabila kita solat istisqa, hujan apa turun, lam yakhruju ba'da zalika, jangan lagi kita buat istisqa apa pada tu. Tunggu kemarau pula baru istisqa. Istisqa apa? Mari itu hujan dah. Jangan tomok maksudnya. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istasqa wa ujiba lam yakhruj thaniyan. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dia istisqa, hujan pun turun, dia tak keluar lagi untuk kali yang kedua pada musim tu. Kalau nak keluar juga tunggu kemarau pula, kita keluar pula. Kena olah balik ayat ni biar apa ni, biar jelas. Maksud terus keluar tu artinya kalau sudah minta hujan pun turun, bolehlah minta hujannya, jangan duk minta lagi lah. Kita tunggu dulu kemarau pula, ataupun hujan turun semalam rintik-rintik je, orang panggil renyai-renyai, pokok pun tak ada basah, boleh kita minta. Tapi kalau hujan turun dah lebat, minta buat apa lagi? Jelas. Kita berpindah pula kepada salatul istisqa lisyukri. Salatul istisqa lisyukri, sembahyang istisqa minta hujan untuk kesyukuran. Macam mana pula tu? Apabila imam sudah bersedia untuk keluar ke tempat solat istisqa, kita duk buat persiapan siap, lalu turun hujan sebelum itu, belum pergi semaya lagi hujan turun dah. Nak solat ke tidak? Sama ada hujan turun sedikit atau banyak, maka sunat meneruskan perhimpunan dan keluar sebagai tanda bersyukur, hatta yashkurullah, sehingga mereka dapat menyatakan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla
kerana telah diturunkan hujan. Dan mereka meminta tambahan untuk keperluan mereka dan bagi seluruh makhluk. Kita pergi minta lagi lah. Orang lain lagi, tempat lain yang tak hujan, kita minta. Itu maksudnya. Firman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, nascaya aku akan tambah nikmatku kepada kamu. Itu janji Allah. Kalau mu syukur, nikmat tambah. Surah Ibrahim ayat 7. Surah Ibrahim ayat yang ke-7. Kemudian mereka mengerjakan salat istisqa menurut pendapat yang sahih sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Ta'ala, sebagaimana mereka berkumpul untuk berdoa. Ini kalau kita dah letak dah esok nak solat istisqa, malam ni turun hujan, pergi solat juga esok. Tanda syukur pada Allah Azza wa Jalla, dia turunkan hujan sebelum kita solat. Allahu Akbar. Jika hujan turun pada waktu mereka hendak keluar ke tempat solat untuk mengerjakan solat istisqa, maka mereka dianjurkan berkumpul di masjid untuk sembahyang istisqa jika mereka mahukan tambahan. Kalau nak pergi padai tak boleh, hujan, mari pergi masjid, mari kumpul di masjid, minta tambahan lagi. Kemudian mereka menangguhkan keluar syukranillahi azza wa jalla, summa yuakhiruna al-khuruj lisyukri. Kemudian mereka menangguhkan keluar untuk menyatakan kesyukuran sehingga hujan berhenti. Jangan lagi dalam hujan atau basah jeruk habis, kan demam pula kan. Susah kita. Baik. Ad-du'a inda kasratil matar. Tukar tajuk baru pula. Berdoa ketika hujan turun lebat. Bila hujan turun lebat, kita kena berdoa pula, minta Allah Ta'ala berhentikan hujan ini. Apabila turun hujan dan mereka takut tenggelam, ditenggelami oleh banjir ataupun sungai naik air, atau takut keruntuhan rumah, terbalik rumah ni, rumah garak ni buat dengan tanah, cabut habis kena hujan, mereka hendaklah berdoa kepada Allah agar menghentikan kemudaratan ke atas mereka, dan agar Allah mengalihkan hujan yang mendatangkan mudarat itu ke tempat yang boleh mendatangkan manfaat, seperti mana yang disebutkan dalam hadis Anas terdahulu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Nabi kita doa apa dia? Allahumma ij'alha suqya rahmah wa la taj'alha suqya azab wala bala wala hadmin wala gharq. Allahumma 'ala az-zirabi wal akam wa manabitis syajar wa butunil awdiyah. Allahumma hawalaina wala alaina. Hadis ini dalam Bukhari. Maksud dianya, ya Allah, jadikan hujan yang turun ini sebagai hujan rahmat, dan jangan engkau menjadikannya sebagai hujan azab, hujan yang tidak membinasakan, tidak mendatangkan bala, tidak mendatangkan keruntuhan, bangunan runtuh, tak ada, dan tidak menenggelamkan. Jangan jadi banjir besar. Kita nak air untuk nanam, ya, bukan untuk banjir. Ya Allah, jadikanlah ia ke atas gunung kanan dan bukit bukau. Hujan di atas bukit sebab apa? Supaya Allah Ta'ala turun untuk bukit simpan air, tempat-tempat tumbuhan pokok, waktu pergi situ, dan lembah-lembah, di perut-perut lembah. Ya Allah, turunkan ia di keliling kami dan bukan ke atas kami. Allahumma hawalaina wala alaina, bawa ke lain, jangan tok sini. Hujan ni lembab sangat ni. Hadis ini dalam Bukhari dan juga Muslim. Sunat-sunat istisqa. Tanda pelajar. Apakah sunat waktu kita solat istisqa? Apakah sunat yang patut kita buat? Ada 8 perkara. 8 perkara sunat ketika minta hujan. Yang pertama, sunat istisqa dengan berdoa tanpa solat. Boleh. Kita dah belajar dari awal.
seperti mana yang telah disebutkan dalam jenis-jenis istisqa. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta diturunkan hujan pada hari Jumaat atas mimbar dengan berdoa tanpa mengerjakan solat istisqa. Satu. Al-Imam qala Syafi'i. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, demikianlah juga perintah berdoa bagi setiap orang yang ditimpa bencana dari kaum muslimin. Manakala kita ada masalah susah, boleh je kita doa, minta bantuan daripada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, sunat yang kedua, tanda pelajar. Sunat bagi penduduk negeri yang subur mendoakan penduduk negeri yang ditimpa kemarau, dan tidak disyariatkan solat bagi yang demikian. Jelas tu kan? Kita ni bila ke solat sunat istisqa boleh buat? Apabila berlakunya kemarau di tempat kita. Baik. Tiba-tiba kita dengar negara jiran kita, negara mana tak kira lah, Afrika ke, Indonesia ke, apa benda, Filipina, kemarau. Maka bolehlah kita doa, ya Allah, tolonglah turunlah hujan di negara tempat sahabat kami di Rohingya, di Cambodia, di mana, boleh. Dengan doa, la tusra'us salah lizalik, tapi tidak disyariatkan kita solat istisqa. Mari keluar lama-lama solat minta hujan untuk Filipina. La. Doa aja boleh. Itu dia panggil satu kaedah. Kena ingatlah. Sebab apa ni? Sunat yang ketiga, sunat semasa turun hujan kita baca doa ni. Ingat belakang. Siapa dia ingat bagus. Sunat semasa turun hujan kita baca Allahumma, kata, sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah ia sebagai hujan yang mendatangkan manfaat. Ada dalam Bukhari. Alhamdulillah dalam kitab Perisai Muslim kita sudah ada bacaan-bacaan ini. Dalam kitab Perisai Muslim sudah ada apa? Bacaan yang kita baca ni ada di sana. Seperti mana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang tersebut. Nabi kita doa. Diulanginya sebanyak 3 kali. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Ingat, jangan duduk sengih. Turun hujan. Biasanya orang perempuan di rumah susah. Bila turun hujan bukan nak sayyiban nafi'a, kain tak akak lagi. Kejar cari kain, nak angkat kain dekat di apa ni, di tempat jemur kain. Sambil-sambil tu boleh lah. Sambil-sambil tarik kain tu Allahumma sayyiban nafi'an. Tak, sunnah dapat, kain selamat insya-Allah. Dan setelah itu berdoa kepada Allah dengan mengatakan, dengar ni. Bila kita dapat hujan, kita berdoa adalah kita kata mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Kata belakang, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Ingatlah kan, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, maknanya kami telah dituruni hujan dengan limpah kurnia Allah dan rahmat daripadanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Baihaqi dan lain-lain. Ada riwayat kata, tulis, tengok nota di bawah tu, nota nombor 4.
Imam Baihaqi meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya doa dikabulkan pada 4 tempat. Doa kita ni makbul di mana? 4 tempat. Ketika bertemu barisan peperangan dengan musuh. Ketika mana? Indal tiqa'i sufuf, kita Islam ni kapi depan berlawan, ketika tu kita doa. Yang kedua, wa nuzulil ghais, ketika turun hujan. Waktu turun hujan tu mustajab doa, pakat amin belaka. Yang ketiga, wa iqamatus salah, ketika qamat salat, doa lah sikit. Yang keempat, wa ru'yatil Ka'bah, ketika tengok Kaabah. Sanak ni kita tidak tahqiq. Muhaqqiq pun tak kata apa dia darjah hadis. Yang pentingnya di antara tempat-tempat mustajab doa lah. Kita doa lah di sini insya-Allah. Baik, kita berpindah kepada sunat yang keempat. Sunat yang keempat, tanda ni pelajar. Ketika turun hujan pertama, maknanya mula-mula turun hujan pertama tu, maknanya awal turun hujan yang terjadi pada tahun itu, yaqa'u fis sanati an yatamattaral muslim, naklah kita berhujan-hujanan. Pak kita ni tak tahu hujan sentiasa ni. Orang di negeri Arab ni kita nampak bila mari nak tukar musim sejuk ni, udara dia pun mula nak sejuk, hujan turun. Maknanya hujan yang pertama turun, elok kita pergi mandi, ya tamattar, kita pergi mandi bawah hujan tu. Mandi pak kita ni, kita mandi sepanjang tahun lah kita ni, dengan membuka sebahagian tubuhnya atau seluruh tubuh selain auratnya, pakai kain basah, mandi bagus. Ataupun kalau kita tak nak mandi, bila hujan turun, kita buka kepiah, kita holok kepala kena air hujan, nak kan, agar terkena hujan pertama untuk mencari keberkatan. Masya Allah, hujan mula-mula turun, seperti mana yang diriwayatkan oleh Anas katanya. Anas kata apa? Asabana matarun, kami dituruni hujan. Wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kami bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda membuka sebahagian tubuhnya sehingga terkena hujan. Nabi kita buka nak kena air hujan. Maka kami bertanya, ya Rasulullah, lima sana'ta hadza? Wahai Rasulullah, mengapakah Tuhan melakukan ini? Qala innahu hadisu ahdin bi rabbih. Dia kata sungguhnya ia baru saja diciptakan dan diturunkan oleh Tuhannya, baru. Hadis ini rawahu Muslim. Sunat. Mula-mula turun hujan, kita pergi kena tubuh kita sikit. Ada sunat yang kelima, apabila turun hujan dan lembah wadi mengalir air, sunat berwuduk dan mandi daripadanya. Jika tidak dapat dikumpulkan, hendaklah berwuduk saja. Elok. Kita hari ni hujan turun, tak peduli langsung, tak pernah, tak tadah, tak ambil air. Kita biarkan air yang Tuhan turun ni hantar ke parit-parit agak gini. Pak kita duk tunggu air, hak syarikat air hantar bagi rumah kita. Allahu Akbar. Ini kita rasa mandu. Karena itulah di bangunan asrama tu, ana minta pihak kontraktor ambil air hujan tu tadah masuk dalam kolam gitu. Biar nampak manfaat. Ni kolam kita duk puai naik, hak tu hantar mari kita buang, rugi. Nampak tidak bermanfaat. Yang kelima, sunat bagi sesiapa yang mendengar petir. Kita dengar bunyi rak, pom bunyi, hendaklah dia bertasbih. Bila bunyi petir, kita bertasbih. Subhanallah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma,
bahawa apabila mendengar bunyi petir, dia meninggalkan percakapan, dia berhenti bercakap dan membaca. Ikut baca. Bunyi petir kita baca doa ni. Subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci Allah yang guruh dan malaikat bertasbih memujinya kerana takut kepadanya. Hadis ini, asar ini dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Kilat dikiaskan kepada petir. Boleh. Maknanya kalau kilat pom ngalolah, kita kata subhana, boleh subhanallah, boleh juga. Kita kias kepada petir dan membaca semasa kilat. Baca doa ni kata, Subhana man yurikumul barqa khaufan wa tama'a. Maha suci Allah yang memperlihatkan kilat kepada kami untuk menakutkan dari panahan petir dan memberi harapan dengan turunnya hujan. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala. Ini bukan asar. Ini tak ada sebut riwayat mana-mana, yang kecuali yang pertama tadi daripada sahabat. Ini berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala, huwallazi yurikumul barqa khaufan wa tama'a. Allah lah yang memperlihatkan kilat kepada kamu untuk menakutkan dari panahan petir dan memberi harapan dengan turunnya hujan. Surah Ar-Ra'di ayat 12. Jangan tengok. Ini dia panggil taujihat. Jangan memandang kilat itu kerana ditakutkan kemudaratan. Jangan tengok kilat, takut usok mata kita. Dan yang ketujuh, sunat yang ketujuh, sunat berdoa ketika melihat angin bertiup kencang dan makruh mencacinya. Jangan kata celaka angin lah. Kita kata kita doa. Seperti mana diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rihu min rauhillah ta'ti bir rahmati wa ta'ti bil azab. Fa idza ra'aitumuha fala tasubbuha was'alullaha khairaha wasta'izu billahi min syarriha." Apa maksud dia? Angin itu termasuk dari rahmat Allah Ta'ala. Ia datang dengan membawa rahmat dan datang dengan membawa azab, dua-dua sekali. Jika kamu melihatnya, maka jangan kamu mencacinya. Mintalah kepada Allah dan akan kebaikannya, dan berlindunglah dengan Allah dari keburukannya. Hasar ini daripada Abu Daud. Hadis ini diriwayat oleh Abu Daud bi isnadin hasan. Demikian juga sunat berdoa apabila terjadi sesuatu bencana. Kalau ada apa-apa doa, kita doa. Baik, sunat yang ke-8, sunat membersihkan diri untuk istisqa dengan mandi dan bersudi. Kerana ia sembahyang yang disunatkan berjamaah dan khutbah, maka disyariatkan baginya mandi seperti solat Jumaat, dan tidak disunatkan memakai wangian. Mandi tak apa, jangan pakai wangi, kerana wangian untuk perhiasan, dan waktu nak pergi minta hujan ni bukan waktu berhias. Ini waktu nak minta permohonan. Karena itu kita dah baca dalam siri yang lepas, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pakai baju mutabazzilan mutakhasyian, pakai baju biasa ya. Baju-baju hak lusuh pakai, bukan hak comel-comel, bukan seperti hari raya.
Mana pakaian kita pada hari istisqa bukan seperti hari raya. Alhamdulillah, tamatlah kita dalam bab minta hujan. InsyaAllah kita akan masuk kepada bab yang seterusnya, Al-Babul Thalith, Ahkamul Janaiz, hukum hakam yang berkait dengan jenazah. Daripada nak mati, ada orang sakit, sampai ke mati, sampai ke tanam, kafan, apa yang kita nak buat, InsyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.